أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun daripada pokok tamar, kurma dan anggur? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, ia pula mempunyai di dalam kebun itu segala jenis buah-buahan. Wa asabahul kibar, dan ia sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan mempunyai anak cucu yang masih kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, tiba-tiba kebun itu diserang angin tufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir dan mengambilnya sebagai iktibar. Sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan adab memberi sedekah hendaklah mematuhi segala disiplinnya. Ayat yang kita baca ini membawa kepada kita satu gambaran manusia yang kecewa. Manusia kecewa kerana pergi ke akhirat tiba-tiba sedekah dulu tak ada guna. Sedekah banyak diberi, derma banyak diguna, orang lain masuk surga kerana dengan harta, dengan derma yang diberinya, tapi dia ni tidak pergi ke sana. Sedangkan pada hari akhirat waktu ini tidak ada lagi modal lain. Apa yang ada itulah yang boleh dipergunakan. Jika apa yang pernah dilakukan dahulu tidak memberi faedah kepadanya, maka sungguh kecewa orang ini. Kecewa kerana pada waktu yang dia mahu, waktu itu barang tidak berguna. Dahulu di dunia sebenarnya tidak ada, tak perlu lagi, sebabnya bukan tempatnya, bukan masanya untuk diberi surga. Tetapi kekecewaan itu dibayangkan dalam satu gambaran, dalam satu keadaan, iaitu seorang yang mempunyai kebun. Seorang tua yang mempunyai anak-anak ramai, orang tua, anak ramai, semasa kecil dia mempunyai kebun. Harapan orang tua yang mempunyai anak-anak kecil ini, harapannya kalau dia mati pun mati anak-anaknya lah yang akan mengambil, anak-anaknya akan dibesarkan hasil daripada kebun anggur, kebun tamar ni lah. Itulah dia cita-citanya begitu. Kerana orang tua dia merasa kalau boleh hidup panjang lah. Lebih-lebih lagi anak kecil, orang tua, anak kecil. Dia anak masih kecil lagi. Semua orang merasakan begitu. Jadi cadangannya inilah kebun tamar dan kebun anggur. Kebun tamar dan anggur ini kebun yang sangat baiklah, hasilnya barangkali lumayan. Tiba-tiba satu ketika kebun ini disapu oleh angin topan yang membawa api. Habis, terbakar. Jadi macam mana perasaan orang tua ini? Orang tua yang anak kecil ini sungguh kecewa dia sebab umur yang sudah tua, tidak ada lagi waktu untuk membuat kebun semula. Tak ada lagi sebab tenaganya sudah tiada. Kalau waktu muda barangkali dia boleh ganti kebun lain. Ataupun kalaulah anak-anaknya ini sudah besar, barangkali mereka mempunyai pekerjaan sendiri. Jadi tidaklah berasa kecewa sangat. Orang tua ini terlalu kecewa sebab dua perkara. Pertama sekali umurnya sudah tua dan tidak ada lagi tenaga untuk membuat kebun. Yang kedua, anak-anak yang masih kecil tidak ada harapan lagi siapa yang akan membesarkan anaknya nanti apabila dia mati.
Dan orang tua pada kita, pada adatnya, dia yang lebih awal mati daripada orang muda. Begitulah keadaannya. Kemudiannya bayangan ini untuk diperdekatkan kepada kita dengan suatu keadaan, iaitu orang kaya yang derma, tetapi dimusnahkan dermanya itu dengan unsur-unsur yang boleh membatalkan pahalanya. Dibayang dari sudut sama-sama kecewa, tapi kecewa penderma pada akhirat ini lebih besar lagi. Sebab kerugiannya itu tidak dapat diganti, rugi kerana sepatutnya dia dapat masuk surga dengan hartanya, tapi tak masuk surga, sedangkan masanya sudah tidak ada untuk kembali semula ke dunia. Katanya, ayawaddu ahadukum, adakah seorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun daripada pokok tamar, yakni pokok kurma dan anggur. Ayat ni turun di negeri Arab. Kalau turun di negeri kita, dia kata pokok durian, kelapa sawit, dia macam itulah pokok duku. Tapi dia tak sebut pokok duku, pokok durian, sebab dia turun di negeri Arab. Kalau sebut pokok duku, pokok durian, orang Arab kata, wahyu apa macam ni? Pokok duku mana ada? Dia tak kata macam tu. Tapi kita hari ini, kita sebut tamar, barangkali kita lebih banyak tamar. Ni kita. Tak ada tamar Amerika pergi masuk ke Jepun ke Madinah, tak ada. Tapi kita seluruh dunia tamar datang ke sini. Tamar adalah istimewanya ialah satu bahan yang boleh menyatu padukan seluruh umat Islam. Mana-mana orang puasa mesti dia cari tamar. Dia tak nak makan pun dia simpan tamar di rumah dia. Tak suka makan tamar, tapi tamar tu ada. Jenis mana ada? Semua jenis baik sekali. Barangkali orang tak suka makan tamar tu jenis baik sekali ada rumah dia. Tak ada macam mana dia beli, tak makan. Ada tamar di mana-mana pun mesti. Ini lambang perpaduan umat Islam. Nabi bijak sebenarnya dalam bercakap ni. Nabi kata siapa nak berbuka dengan tamar. Man aftara falyuftir ala tamrin. Sesiapa ingin berbukalah dengan jangan di atas. Jangan berbuka naik atas goni tamar. Berbuka jangan di atas tamar salah. Dengan buah tamar. Berbuka dengan buah tamar. Kita jauhi dia katanya macam mana. Dia kata, apa tu kita jauhi kena mengaji. Tak mengaji kita jauhi, dia buka puasa naik 2 tamar lah. Barang siapa berbuka, adalah berbuka di atas tamar. Sudah. Bukan tamar. Sebiji buah tamar boleh. Buah tamar. Bunyi tamar. Ala tamar. Satu, menyatu padukan seluruh, tak kira dia daripada jenis mana. Yang kedua pula dari sudut kesihatan, manusia tahu sendiri. Yang ketiga pula dari sudut sedap, buah tamar adalah asli kemanisannya itu. Asli. Baik. Kebun tamar dan kebun anggur. Kebun bila disebut kebun ini, siapa pun, hatta yang tidak pada berkebun pun hatinya sehat, hatinya segar melihat kebun. Nakhil, sebut nakhil, ini tamar pun sudah cukup. Malah perkataan ini baik tak baiknya, hotel, ada nama hotel An-Nakhil, hotel tamar. Saya kata suatu khabar, hotel tamar. Kita tak ada hotel di sini, hotel kelapa sawit, tak ada. Tapi mereka namakan hotel tamar. Maknanya tamar sesuatu yang bukan saja pada rasanya manis, tetapi pada perasaan, jiwanya juga manis. An-Nakhil, tamar. Lahu an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nab, daripada tamar, kurma wa a'nab dan anggur. Tajri min tahtihal anhar, yang berlari di bawahnya sungai, yakninya mata air di bawahnya bawah. Kebun ini tidak risau sebenarnya dengan kekeringan air, sebab mata air di dalam buminya itu ada, sudah cukup untuk diserap olehnya bagi mengekalkan kesuburannya. Lahu fiha min kulli samarat, bagi seorang itu di dalam kebun itu segala jenis buah-buahan. Pokok utamanya ialah anggur dan a'nab, anggur dan kurma. Tetapi di samping-samping itu ada lagi pokok-pokok lain. Pokok lain ada lain. Pokok-pokok rumput-rumpai, sayur-sayuran, ada lagi dalamnya. Pokok mengkudu ada, pokok ali ada dalam tu, dengan di samping tamar dan kurma. Kan seronok kita ni nak makan untuk apa? Untuk nakhil, untuk kurma sebagai makanan ada.
Jadi orang ni cukup gembira dengan kebunnya yang dipenuhi dengan berbagai-bagai tanaman. Wa asabahul kibar, dan sedangkan dia sudah tua. Wa asabahul kibar, sedangkan dia ditimpa oleh tua. Asabahul kibar. Tua ni menimpa seorang, dia tidak kena pergi cari tua. Tua datang ditimpa seseorang itu. Bila timpa, janggutnya yang putih-putih uban, kepalanya hitam jadi putih. Habis sebab dia ditimpa. Cari tidak. Umur tua siapa kata umur tua? Umur tua baru 70, 80 baru. Tua apa? Tapi bila ditimpa, tak ada sebab, tak ada jalan lagi bagi manusia untuk menyelamatkan diri daripadanya. Bahasa Quran itu menyebutnya asabahu. Macam orang ditimpa hujan, dia panggil asabahul matar, ditimpa hujan. Asabahu harrus syamsi, ditimpa panas matahari. Asabahu kibar. Walahu zurriyatun du'afa, dan dia pula mempunyai ramai anak cucu yang masih kecil. Perasaan orang tua yang sudah tua, ramai anak cucu yang masih kecil, sudah tentulah dia mengharapkan anak cucu yang masih kecil ini, kebun inilah apa-apa pun akan membesarkan mereka. Dia tidak akan jual kebun ini walaupun mahal. Ini permintaan mahal, tak akan jual. Sebab orang tua ini bertanggungjawab bahawa selepas daripada dia mati, anak cucunya boleh makan pula. Tapi orang tua ni tak bertanggungjawab. Anak cucunya ramai, tiba-tibanya belum dia mati, dia jual habis harta benda dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab adab bagi orang yang mempunyai harta, hendaklah tinggal anak cucunya dalam keadaan senang lenang. Tidak boleh bagi seorang itu menghabis kekayaan negara yang ada ini untuk zamannya. Tetapi generasi akan datang kekeringan. Ini salah dari sudut ekonomi Islam. Walahu zurriyatun du'afa fa'asabaha i'sarun fihi nar, lalu kebun itu diserang angin tufan. I'sar, angin tufan. Ini i'sar Katrina, Wilma apa ini i'sar namanya dalam bahasa Arab, tufan. Fa'asabaha i'sarun fihi nar, angin tufan yang membawa api. Fahtarakat, lalu terbakar kebunnya yang cantik itu. Macam mana perasaannya? Kecewa betul. Kecewa sebab anak-anaknya siapa yang akan membesarkan mereka, apakah bahan yang akan membesarkan mereka. Begitulah pemikiran orang tua ini. Fahtarakat, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir. Apa yang nak difikirkan di sini? Yang nak difikirkan di sini ialah hendaklah menjadikan hartanya itu berpanjangan. Bagaimana harta untuk dijadikannya supaya berpanjangan? Sedekah. Jadikan dia derma, sedekah. Dan kita pada hari-hari yang akhir ini ramai sebenarnya patut kita sedekah derma untuk Pakistan umpamanya. Ni Islam, hatta dalam Islam ini derma untuk orang kafir pun yang mempunyai masalah, kita digalakkan. Sebab kita berkongsi sesama manusia dengan mereka. Islam menggalakkan seorang menderma tanpa bertanya apa agama mereka. Sebab Islam ni tidak melihat, tidak ta'assub dalam hidup di dunia ini. Tempat ni tempat kita berkongsi, kita berkongsi makanan, kita berkongsi rezeki, berkongsi dengan semua orang. Oleh kerana itu, sedekah sunat hendaklah diberi kepada orang miskin tanpa mengira agama. Hak wajib dia ada 8 asnaf tu, hak sunat kita sebutkan di sini. Begitulah dia bandingan orang yang memberi, orang yang mempunyai harta yang gagal memenuhi syarat dan peraturannya, lalu dia kecewa pada akhirat. Begitulah katanya. Kadzalika, begitulah Allah menerangkan kepada kamu, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar daripada peristiwa ini, daripada bandingan ini. Al-Quran di sini memberi bandingan. Saya kira 2-3 kali, 2-3 ayat yang akhir ini sentiasa membuat bandingan kerana perkara yang berkaitan dengan harta ini lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami jika dikemukakan menerusi bandingan seperti yang disebutkan di sini. Dan bandingan itu lebih nyaman untuk diterima oleh jiwa jika dikemukakan dalam bentuk tanaman dan pokok-pokok yang segar. Kemudian seterusnya, ya ayyuhallazina amanu anfiqu, wallahu